جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan diri saya dan mengajak tuan-tuan sekalian agar sentiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta patuh melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia dan di akhirat sentiasa dirahmati dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada hari yang berbahagia ini marilah kita bermuhasabah diri dengan mengambil iktibar daripada khutbah yang bakal disampaikan yang bertajuk hati-hati dengan hati. Hadirin sidang Jumaat yang beriman, setiap anggota tubuh badan manusia ini diciptakan dengan fungsinya masing-masing. Apabila ada yang rosak, maka kerja dan fungsinya turut akan mengganggu atau tidak berfungsi sama sekali. Termasuklah juga apabila seorang itu diserang penyakit hati. Apabila hati telah dijangkit penyakit, maka jauhlah orang itu dari Allah Subhanahu wa taala kerana hati tersebut tidak dapat menjalankan fungsi kerjanya dengan baik. Ia tidak mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin jauh untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya dalam surah Yunus ayat ke-57 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, penyakit hati merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Pengidapnya tidak merasakannya, kalaupun dia merasakan, namun sangat sukar baginya untuk bersabar dalam mengobatinya, kerana ubat hati ialah dengan melawan hawa nafsu. Sebagaimana hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu." Bahawasanya ada di dalam tubuh itu segumpal daging. Jika daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh itu, dan jika ianya rosak, maka rosaklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah hati. Muttafaqun alaih. Jelaslah bahawa hati merupakan raja bagi seluruh anggota tubuh badan kita. Hati memainkan peranan penting sebagai penggerak atau peneraju sesuatu amalan dari segi jasmani ataupun rohani. Jika seseorang itu memiliki hati yang bersih, maka setiap amalan yang dikerjakan akan menjadi sempurna dan terbaik. Tetapi jika hatinya rosak, maka seluruh anggota akan ikut rosak dan sudah pasti akan lupa asal-usul kejadiannya, dan sekaligus ianya akan jauh daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyakit umat zaman berzaman. Rezeki dan nikmat Allah dikaut semahu-mahunya, tetapi sayang, sungguh berat untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta Maha Pemberi. Mereka beranggapan bahawa apa yang mereka miliki semuanya adalah daya usaha mereka sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, justru marilah kita renung sejenak
bagaimana dengan hati kita? Adakah ia tergolong dalam kategori jenis-jenis hati yang dinyatakan ini? Antaranya yang pertama, hati yang hidup, iaitu yang selamat dari berbagai penyakit dan kerosakan. Dalam hati ini tidak terdapat di dalamnya kecuali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya. Hatinya takut dengan hal-hal yang boleh menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah hati yang khusyuk, yang hidup dan sentiasa sedar akan tujuannya. Tujuan dirinya berada di muka bumi Allah ini. Yang kedua, hati yang mati, iaitu hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Ia tidak mengenal Rabbnya, tidak mahu beribadah menyembahnya. Ia hidup mengikut tuntutan hawa nafsu dan kesenangan di dunia semata-mata. Meskipun apa yang dilakukannya untuk mengundang kemurkaan Allah, ia tidak menghiraukan nasihat yang diberikan. Ia hanya mengikut seruan syaitan dan pujuk rayunya sahaja. Yang ketiga, hati yang sakit. Hati ini banyak menyimpan tenaga untuk kehidupan duniawi semata-mata, tetapi tidak bersarang penyakit di dalam hatinya. Kadang-kadang ia boleh mengingati Allah kerana sebab-sebab untuk kehidupan duniawi, tetapi ia lebih dekat kepada kebinasaan dan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sekalian, setelah kita mengetahui keadaan dan kategori hati kita, maka segeralah cari penawar ataupun ubat yang boleh mengembalikan kesihatan dan kesucian hati kita. Untuk kerana itu setiap penyakit ada penawarnya. Begitu juga hati yang sakit ada penawarnya. Antaranya ialah yang pertama, zikrullah, yakni khusyuk, tidak meninggalkan salat fardu dan segala ilmu fardu ain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat ke-41 hingga 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Yang kedua, keraplah berdampingan dengan Al-Quran, yakni membaca, mempelajari, mentadabbur serta memahami ayat-ayat Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yakni iman mereka yang sempurna, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadi mereka bertambah iman kepada Tuhan mereka, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Yang ketiga, banyak akan mengingati mati dengan banyak bersyukur dan sentiasa bertaubat atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf ayat yang ke-34, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi tiap-tiap umat itu akan menemui ajal, yakni mati, maka apabila datang ajalnya tidak diperlambatkan walaupun sesaat, dan tidak pula dipercepatkan walaupun sesaat. Hadirin sekalian, bagi mengakhiri khutbah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengambil pengajaran dan penghayatan sebagai pedoman hidup kita. Antaranya yang pertama ialah umat Islam hendaklah sentiasa menjaga hati kita daripada segala penyakit hati yang boleh menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan tanggungjawab ibadah kepadanya. Yang kedua, umat Islam hendaklah sentiasa menghidupkan hati kita dengan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyakkan berzikir, membaca dan mentadabbur Al-Quran, serta bersyukur di atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang ketiga, umat Islam hendaklah mengingati kematian supaya menjadi pendorong kepada kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang saleh dan baik untuk agama, keluarga dan masyarakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.